Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan semoga semuanya sihat sejahtera dan ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi usia yang panjang dan kesihatan yang baik kerana dapat meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini Ustazah akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5 bidang Al-Quran. Tajuk yang akan Ustazah mengajar ialah Kefahaman Surah Al-Asr. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5, muka surat 22, 23, 24 dan 25. Murid-murid sekalian, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajarannya. Objektif yang pertama, murid dapat menyatakan pengenalan surah Al-Asr dengan betul. Objektif yang kedua, murid dapat menjelaskan tuntutan surah Al-Asr dengan betul. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, objektifnya ialah murid dapat menghuraikan kepentingan mengamalkan surah Al-Asr dengan betul. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, jom bersama Ustazah kita baca sama-sama dan cuba hayati surah Al-Asr ini bersama dengan pengertiannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat sama-sama pengenalan surah Al-Asr ini. Untuk pengetahuan murid-murid, surah Al-Asr ini mengandungi 3 ayat, iaitu merupakan surah yang ke-103 di dalam Al-Quran dan diturunkan di Mekah. Surah Al-Asr ini membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Surah ini juga dianggap sebagai panduan kepada seorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Kawan-kawan, nak tahu tak? Kita mestilah sentiasa bersyukur dengan anugerah masa. Kita perlulah mengisi masa lapang dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Ingatlah, masa yang berlalu pergi pasti tidak akan kembali semula. Murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, seterusnya kita lihat tuntutan surah Al-Asr. Yang mana ayat yang pertama dan yang kedua, dengarkan Ustazah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Kandungan daripada ayat tersebut menerangkan masa itu sangat berharga. Daripada ayat 1 dan 2 yang Ustazah bacakan tadi, tuntutannya adalah kita mestilah sentiasa menghargai masa dan kita tidak boleh membazir masa dengan melakukan perkara yang sia-sia. Seterusnya ayat yang ketiga.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Yang mana kandungan ayat tersebut menceritakan kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Manakala tuntutan daripada ayat tersebut ialah kita mestilah memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memperbanyakkan amal ibadat dan sentiasa berusaha membuat kebaikan. Seterusnya sambungan ayat yang ketiga iaitu وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yang mana isi kandungan ayat tersebut menceritakan kita mestilah saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Dan tuntutan daripada ayat tersebut ialah kita mestilah mengajak orang lain ke jalan kebenaran. Seterusnya, mengingatkan diri kita dan orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup. Murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya kita lihat kepentingan surah Al-Asr ini. Apa kepentingan surah ini kepada kita ya? Baiklah, yang pertama kepentingannya menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan yang kedua pula mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Kepentingan yang ketiga mempunyai matlamat hidup yang jelas. Dan kepentingan yang keempat memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Kawan-kawan tahu tak? Dengan menghayati surah Al-Asr, kita dapat menjadi seorang Muslim yang sejati. Setiap orang mempunyai 24 jam sehari dalam kehidupan seharian. Jadi, pilihlah aktiviti untuk menggunakan masa anda secara bijak. Murid-murid sekalian, seterusnya Ustazah senaraikan perkara-perkara positif atau perkara-perkara baik yang boleh murid-murid lakukan pada waktu lapang ya. Yang pertama, menolong ibu bapa. Yang kedua, mengulang kaji pelajaran. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, membersihkan persekitaran. Seterusnya, Ustazah senaraikan juga perkara-perkara negatif. Yang pertama, tidur berlebihan. Yang kedua, bersukan ketika azan berkumandang. Yang ketiga, bermain secara berlebihan. Dan yang keempat, mengumpat. Murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, Ustazah telah senaraikan dua perbuatan ataupun aktiviti positif dan negatif, iaitu yang baik dan yang tidak baik. Semuanya di tangan anda. Pilihan juga berada di tangan anda. Anda yang menentukannya sama ada untuk memilih yang baik atau yang tidak baik. Kawan-kawan semua, dengarkan hadis ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunu fihima katsirun minan nasi as-sihhat wal faghar. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia ialah kesihatan dan waktu lapang. Riwayat Al-Bukhari. Sebagai rumusannya, memanfaatkan masa yang diberikan merupakan tanggungjawab semua Muslim dan akan dipersoalkan di akhirat kelak. Baiklah murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk kefahaman surah Al-Asr.
Semoga perkongsian Ustazah ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Jangan lupa tahu, di bahagian description video Ustazah ini, Ustazah ada sediakan soalan latihan berbentuk Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti sebagai latihan pengukuhan. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini dari mula hingga akhir. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.